Nah, kalau kau tahu ke kiri 100, kalau kau tahu ke kiri jarak dia setiap satu lompat tu 90, maksudnya 180 campur 90 jadi 270. Okey. Cikgu, ni dah cukup ke nak lukis graf ni? Tak. Ni tak cukup lagi. Ada orang tulis apa ke? Tak ada. Okay, so tak cukup lagi dan biasanya kita akan go as detail as 45 darjah. Kenapa? Sebab 90 bahagi 2, 45 darjah. Saya guna color hijau. Tak nak guna color putih. So 45 darjah. Now, kalau sebelah kiri ke kiri 45, sebelah kanan maksudnya tambah 45. So 90 tambah 45 adalah 135. Itu teknik dia. So maksudnya apa? 180 tambah 45 berapa kat sini? Dia akan jadi 225. So maksudnya 270 tambah 45 akan jadi 315. Itu cara ingat dia. Jangan hafal ingat bahagi 2 bahagi 2 bahagi 2 lepas tu tambah tambah tambah. Okey, jangan hafal. Now disebabkan kita nak buat graph scene yang paling basic. So saya akan guna antara 1 dan negatif 1. Okey, ready calculator keluar. Now, apa yang saya nak guna adalah saya nak ambil tahu kalau theta dia kosong, dia punya sin x berapa. So, apa yang saya buat? Saya tekan dekat sin dan saya tekan kosong. Sebab saya nak tahu sin kosong darjah berapa nilai dia. Berapa nilai dia? Kosong. So, kosong. Teruskan. Kita ada 45 darjah ni. So, kosong dah pakai. Sekarang kita teruskan dengan 45. So, sin 45 darjah adalah 0.707. So, bila dia 45 darjah, nilai sin x dia adalah 0.707. Okay, somewhere just below 1 lah, bawah 1. Dan kita continue, 90 darjah. So, sin 90, 1. Teruskan lagi. Cikgu, memang kena buat semua ke? First time saja. Lepas ni kita akan tahu shortcut. Biasanya saya tak akan buat detail sampai 45, 135 ni tak. Cukup tahu 90, 180 dengan 270 dah cukup dah. 3 ni, 90, 180, 270, 360 ni dah cukup dah untuk tahu. Tapi untuk tunjuk detail first time saya buat. So sin 135 nilai dia 0.707. Saya teruskan lagi. 180. So sin 180 nilai dia kosong. Okey, nak saya tak teruskan sampai 108 sampai lagi. Jadi banyak lagi sampailah terakhir sekali 360. Korang kena buat nanti sendiri. Okey, so masukkan sin 360. Korang akan dapat kosong juga. Now, kat sini yang penting dia, kita nak start plotkan point dia. Bila dah kosong darjah, nilai dia kosong. So kat sini lah point dia. Kalau 45 darjah, nilai dia 0.7, somewhere here. Kalau 90 darjah, nilai dia 1. Kalau 135 darjah, nilai dia sama macam dekat 0.7 tadi. Kalau 180, dia akan landing kat situ. Kalau 225, dia akan landing dekat negatif 0.07. 0.7. So bila 270, sin 270 dia akan landing betul-betul dekat negatif 1. So sin 315 akan betul-betul jadi negatif 0.707. Ni negatif 0.7 kat sini. Ni 0.7 yang positif. So sin 360 yang terakhir dekat sini. Now benda yang korang kena take note adalah bila korang cantumkan dia jadi bentuk huruf apa. Sesiapa? Nak tolong? Obvious sangat. Huruf apa ni? Tak ada respon. Okay. So ni huruf S lah. Sebab tu sin X. Now cos dengan tan saya tinggalkan dulu. Saya nak explain ini adalah
sin X. Ada apa-apa yang berubah? Tak ada. Ini dah paling basic. Ini paling basic. Now, saya nak start gerakkan dia, saya nak start besarkan dia, nak kecilkan dia, nak tinggikan dia. So dekat sini kita akan start adjust. So kalau saya minta, kalau saya minta lukis graf 2 darab sin X. Okey, so macam mana rupa dia? So, yang dekat depan ni, untuk pengetahuan saya semua orang tahu ni, formula dia cakap A sin X minus B X tambah B tambah C. So korang kena tahu A tu mewakili amplitude. So B tu mewakili sekejap, BX. Okay, so B tu mewakili berapa graf dalam 360 darjah. C tu mewakili pergerakan vertikal, iaitu naik dan turun. Naik berapa banyak, turun berapa banyak. Naik turun berapa. Okay, so yang ada warna hijau yang saya nak buat sekarang ni, okay, yang paling basic warna pink, okay, kita nak compare. So yang saya baru nak buat ni adalah 2 darab sin X. So kalau korang perasan, nilai amplitude dia adalah 2. Ni, benda ni sama. A tu adalah 2. Okay, A tu adalah 2, maka kita tahu B dia untuk dia ni 1. Maksudnya satu aja graf sin kita nak buat dalam 360 dan C kosong, tak ada apa-apa. Memang tak wujud. So 2 sin X tu rupa dia macam mana? So amplitude kalau dia menaik, dia akan naik sebanyak sampai ke 2. So amplitude dia akan daripada kosong dia akan stretch lagi. So sini negatif 2. Now apa yang berlaku sekarang, cikgu macam mana nak buat ni? So kalau korang suka guna cara table, boleh. So kita buat cara table 2 darab sin X. Okay, ni cara table . So bila theta dia kosong, obviously sini akan jadi kosong. Tapi bila theta dia 45, okay, berapa dia punya 2 sin X? So kerja korang ambil 2 darab sin 45. Okay, nampak tu? 2 darab sin 45, korang akan dapat 1.4. So 1.4. Next, kalau 90, so dia akan jadi 2 darab sin X, iaitu 2 darab sin 90. So dia landing kat 2. Kat sini, contoh kat 2. Lepas tu 135, kalau korang nak tahu dia akan landing betul-betul dekat tempat sama dengan 1.4 tadi. So sin 135, dia akan landing kat 1.4 juga. Saya ambil sikit je. Teruskan lagi 180. So 2 darab kosong, memang kosong lah kat sini. Okay. Kemudian kalau saya teruskan lagi sampai 360 tu kalau masuk dalam daklan ni, tetap saya akan dapat kosong. Nah, apa rupa graf dia? So dia start daripada kosong, naik 1.4, lepas tu pergi kat 2. Lepas tu dia turun balik dekat 1.4, lepas tu dia pergi kosong. Lepas tu dia pergi dekat 1.4, lepas tu dia pergi dekat 2. Sebab negatif 2 adalah sin 2 darab sin 270 adalah 2. Dan kalau korang perasan bentuk graf dia terangkat sikit. Inilah 2 sin X. Alright. Soalan? Ada soalan tak? Ada. Okay. Now,
So kalau apa yang B tu macam mana pula cikgu? Okay, so yang B tu macam ni. Saya buat colour biru. So saya minta cuba korang lukis sin 2x. Ni kita nak lukis benda ni pula. So kalau sin 2x, okay, mungkin korang akan selesa kita guna table lah cikgu. Kalau table approach, kita panggil ni table approach. Okay, so table approach, theta dalam kurungan, kita ada sin 2 kali x. So kalau kosong memang kosong, tak berubah. Okay, calculator. Cuba kalau kita guna ni, 45 sebagai dia punya ni, 45 sebagai dia punya degree ataupun theta dia. So kita ada sin dalam kurungan 2 darab 45. Okay, sin 2 darab 45. Sebab ni sin 2 darab x. X saya pakai 45. So 2 darab 45. Iaitu sin 90. So dia akan pergi dekat 1. So kalau dekat 90, so sin 2 darab 90, dia pergi dekat sekejap, slow pula. Sekejap, calculator tak faham. So sin 2 darab 90 tutup kurungan, dia akan pergi dekat kosong. Tu kosong. Saya tekan banyak kali, dia pergi dekat kosong. So kosong lah. Lepas tu, lepas 90 dia pergi dekat 135. So sama juga, sin 2 darab 135 tutup kurungan, dapat negatif 1. So negatif 1 ni. Alright. So kalau teruskan lagi 180, kita akan dapat sampai kosong balik. Nah, apa ni? Ini tak habis lagi ni. Tak siap lagi ni. Tapi saya nak bagi tahu korang, kalau even saya teruskan pun, okay, dia 220, 270, 315, 360. Even kalau saya teruskan lagi, dia akan jadi 22, 25, 70, 360. Okay. Dia akan jadi 1, negatif 1, 1, kosong, negatif 1, kosong. Okay. Now, kalau saya plot semua ni, saya guna colour biru. Sini, sini. Lepas tu situ, lepas tu situ. Lepas tu situ. Bila x dia 225 ke, 220, nilai dia 1. So dia naik kat 1. Bila 270 adalah theta dia, nilai dia kosong, so kosong. So bila 315 nilai dia negatif 1, so kat sini negatif 1. So bila 360 nilai dia kosong. Now, kalau saya cantumkan ni, korang nampak ada berapa graf sin ni untuk warna biru tu? Ada berapa graf sin untuk warna biru? Dua. Ada 2. So, dekat sini yang korang kena tangkap. Tangkap sangat-sangat. Kalau dia kata B, nombor yang duduk sebelah X dalam graf tu, maksudnya ada berapa graf sin. So, kalau orang kata, boleh tak kita sketch cepat-cepat untuk kalau, kalau sin 3X. Contoh dia tanya, tolong lukiskan sin 3X. Saya guna colour lain. Macam nak lukis sin 3X dengan cepat? So, korang tahu dia akan ujung dia 360, sini kosong, sini 180, cukup lah ni nak sketch dia. Now, kalau sin 3X macam mana nak buat?
So korang tahu ada berapa graf dia? Ada berapa graf scene? Mesti ada 3 dekat dalam ni. So kalau 3 graf scene, satu graf scene pusingan dia lengkap berapa? Now ini yang kita kena belajar, yang korang diajar dengan perkataan tempoh. So tempoh adalah 360 bahagi B. So B dia berapa? 3 kan? So 360 bahagi 3 iaitu 120. So tempoh untuk satu graf scene adalah 120. So 120 kat mana? 120 maybe dekat sini, 120. Lepas tu 240 maybe dekat sini. So saya tak guna table approach tapi saya guna visual approach. Bila saya kata tempoh maksudnya dia mesti akan lengkap 1, lengkap 2, lengkap 3. Ada berapa graf scene kat dalam tu? 3. Ada 3 graf scene. 1, 2, 3 graf. Itu sin 3x. Sin 2x 2. Sin x 1 je lah. So kalau 2 darab sin x maksudnya kita panjangkan amplitude je. Naik tinggi rendah je. Okay. Now, lagi. Saya ajar sin betul-betul dulu baru saya ajar cosine. Konsep dia sama je. Cuba kalau korang diminta untuk lukis sin x per 2. Ni, apa maksud dia? Kalau 2x maksudnya ada 2 graf scene dalam 360. Kalau 3x maksudnya ada 3 graf scene. Kalau setengah x maksudnya apa? Ada setengah aja graf scene. So apa maksud setengah cikgu? So kalau kamu buat sampai 360 itu standard. Ni 180, ini kosong. So ni 1, ni negatif 1. So ada setengah aja. Apa rupa graf setengah? Kalau scene tu saya potong, kan? Kalau ni graf penuh dia, saya potong mana? Potong kat situ, setengah je tinggal. Asal dia apa rupa? Asal dia tu, saya potong setengah. Saya ulang lagi sekali. Ini graf penuh scene. Kalau potong setengah tinggal apa? Tinggal lah lengkung tu kan. So maksudnya kalau korang guna table approach pun korang akan dapat point yang macam ni. Ini bermaksud ni bahagian atas tu. Atas ni, bahagian atas ni je. So graph scene tu dia ambil setengah je. Mana setengah lagi pergi cikgu? Now, kalau soalan minta korang lukis sampai 360 darjah aja dan ini jawapan dia. Tapi kalau soalan kata lukis sampai 720. Korang panjangkan sikit graf tu. Okay, adjust sampai 720. Kenapa 720 cikgu? Mana datang 720? Ni 360 darab 2. So maksudnya 180 darab 2, 360. Kalau tambah sebelah kanan jadi berapa? Sini mesti 540. So graf yang setengah lagi tu dekat mana? Kat bawah ni. Yang ni graf C juga. Tapi untuk menjawab soalan, kita hanya perlu lukis ini sahaja. Okey, sebab dia nak setengah aja. So macam mana nak kira tempoh dia cikgu? So tempoh kalau untuk graf yang setengah ni adalah, ingat 360 bahagi dengan B. So B dia berapa? 360 bahagi 1/2. So 360 darab 2 iaitu 720. So satu scene yang lengkap memang kena sampai 720. Okay, itu scene yang lengkap sampai 720. Siapa bagi tahu? Tempoh bagi tahu. Okay, soalan saya terima, saya buka. Orang nak tanya-tanya sekarang sebelum saya gerakkan naik turun. Tak ada soalan?
Thank you Go. Okay. Sebab respon walaupun tak nampak. Okay, now contoh kita kena lukis something yang macam ni. Contoh kita kena lukis 2 sin X. Oh, 2 darab 2 sin X tambah 1. So dekat sini something basic tapi jangan kalut. So ini A, ini B, ini C. So A kata amplitude dia mesti kat 2. So korang dah ready nak sketch 2 kat atas, negatif 2 kat bawah. Lepas tu B ada berapa? Mesti ada 2 graf dalam 360. So korang nampak 360 hujung, kosong kat hujung. Tengah-tengah mesti 180, bahagi 2 90, tambah 90 270. Ni dah ada B. C maksudnya nanti dia terangkat ke atas. So maksud terangkat ke atas tu apa? Dia naik ke atas. Naik ke atas 1. So maksudnya korang dah ready untuk buat satu garisan yang putus-putus menandakan nanti akan ada shift ke atas. So macam nak tahu shift tu shift ke atas ke bawah? So benda ni kalau dia positif, positif maksudnya naik atas. Kalau negatif maksudnya turun bawah. Alright. So nanti kosong tu akan terangkat jadi ke tempat 1. Jangan lupa. Okay, saya layout dulu semua. Dan amplitude akan affected lah. So korang kena adjust atas sikit. Sebab apa? Amplitude daripada center mesti jarak dia 2. So 1 mesti korang kena readykan 3 dekat sini sebab jarak dia mesti 2. So 1, 0 mesti readykan negatif 1. So ni boleh padam. Boleh padam. Okay, dah siap. Sekarang ni masa untuk kita buat dia punya berapa graf dalam 360 kita ada 200, kita ada 2 graf. So kalau korang recall bentuk dia mesti ada 2 graf. Kan dia akan start dekat situ, dia akan peak dekat 90, dia akan sekejap silap. Dia akan start dekat sini, dia akan peak dekat 45, lepas tu dia akan turun dekat 90. Dan dia akan ada orang tanya. Ada tulis apa-apa? Tak ada. Okay, now mungkin kat sini kita kena pakai calculator kot sebab bagi korang nampak. So kalau kita guna cara table, okay, untuk korang sketch ni, kalau kita guna table, ready untuk sumbat 2 sin 2x tambah 1 nak masuk kat sini. So kalau kosong, sini dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 1. Apa bukti dia? So saya masukkan kosong kat tempat ni. So dia akan jadi, sekejap saya buat cantik. Ini biar kat sini supaya nampak. Ni saya buat elok. So ni theta kamu kita ada kosong. Bolehlah 45 masuk lah. So 90. Tapi biasanya orang jarang buat 45 tapi tak apa. So 135, 180, 215. Betulkan saya kalau salah. 225, 270. Lepas tu kita ada 315, 360. So formula kata 2 darab sin 2x tambah 1 tambah 1. So hasil dia saya akan buat sebelah kanan. So yang ni, yang first round ni saya buat 2 darab sin. Lepas tu masukkan kosong kat situ tambah 1. So nilai yang keluar adalah 1. Inilah the first dot ni. Okay, the first dot. Lepas tu guna formula lagi yang sama, 2 darab sin 2 45 tambah 1. Nah, bila korang pakai calculator, okay, hati-hati
Sebab kena bagi tahu kalkulator sebab kalkulator tak faham. Kau suruh 2 darab sin. Okey. Buka kurungan 2 darab 45, tutup kurungan, baru tambah 1. Dapat 3. So kau tahu 3 lah kat sini. So inilah second point dia. Ni first point, ni second point, ni 1, ni 2. Lepas tu teruskan lagi. So 2 darab sin 2, 90 tambah 1, check untuk kalkulator. So 2 darab sin, buka kurungan 90 darab 2. Lepas tu tambahkan dengan 1. So dapat 1. So the third point memang dia turun balik dekat 1. This is the third point. So dia landing dekat mana? 1, 3, 1 balik Nilai kat sini 1. So cari nilai keempat. Alright. So guna formula. So 2 sin 2 darab 135 tambah 1. Kalkulator tak faham, kau kena bagi tahu dia. So 2 darab sin, buka kurungan 2 darab 135, tutup kurungan, baru tambah 1. Okay. Dapat negatif 1. So dia terus landing dekat negatif 1. So dia akan pergi dekat negatif 1. Ini dia pergi dekat negatif 1. Okey, yang keempat kat mana tu? Bila 135 dia akan landing kat 4 sini, negatif 1 sini. Ni 135. Ni 45. Ni 225. Ni 315. Ni table approach Next 180 pula. So 2 darab C 2 180 tambah 1. So ni point kelima kita. Ni point 4. Pakai calculator tengok dapat berapa. So 2 darab sin, buka kurungan 2 darab 180, tutup kurungan, tambahkan dengan 1, dapat 1. So 1 lah kat sini. So dari sini point kelima kita ada dekat, bila dia 180 dia adalah sah 1. Ni point nombor 5. Point nombor 6, point nombor 7, point nombor 8, point nombor 9. Dan kalau saya teruskan, ini baru berapa graf sini? Ini baru 1 kan? So maksudnya akan ada 1 lagi. Yang mana point ke-6 ni akan ada dekat sini. Point ke-7 ni akan ada dekat sini. Point ke-8 nya akan ada dekat sini. Dan point ke-9 nya akan ada dekat sini. Okey. Soalan? Tak ada? Tak ada soalan? Faham tak semua? Semua faham ni kan? Okey. Faham dan boleh buat lah. Good. So, cikgu, kalau kamu tanya saya, adakah kita perlu hafal graf cosine macam mana, graf tan macam mana, tak payah. Guna konsep yang tu je. Sketch 360, lepas tu buat je graf cos, graf tan. Okey. Nah, yang saya nak bagi tahu korang sangat-sangat ni, okey. Macam mana kita nak kira dia punya amplitude ke, kira dia punya tempoh ke, yang dekat sini penting. Now, bila korang kira, tempoh tu formula dia 360 bahagi dengan B. So kalau ada 3X maksudnya B dia tu 3 lah. So B dia 3. Ni bukan kuadratik saya ulang, ni bukan kuadratik. B tu mewakili perkali dekat depan X tu. So tempoh dia kena tahu kira amplitude dia berapa. Ada tak nombor kat depan ni? Tak ada. So untuk nombor 1 tu A dia 1, B dia 2, C dia kosong. Sebab belakang tak ada, sini kosong.
Untuk yang ni kita ada A dia 3, cos dia ada tak ada nombor tak? Dekat sini tak ada. So B dia 1, C dia kosong. Lepas tu yang ini, okay, amplitude dia setengah. So A dia 1/2, B dia 4, C dia kosong. Lepas tu sini A dia 2, B dia 3, C dia kosong. Cikgu, mudahnya, betul. Sebab kita hanya tengok dan kita identify siapa ABC je. Dah tahu ni, baru korang start untuk lukis. Ni kena tahu beza dia. So A dia 2, B dia 2/3, C dia kosong, A dia 2. Siapa tak faham cakap, saya ulang balik. C dia 3, ni ada C, tambah 3 kat belakang. A dia 2, B dia 2, oops, A dia 3, B dia 2, C dia 2, A dia 2, B dia setengah. Oh ni maksudnya ada setengah aja graf tan. Okay, C dia 3. Now, perlu ke saya explain macam mana nak buat graf tan dengan graf cosine? Mengapa 1, B 2? Ah, silap. Thank you. Eyeball error. B dia 3. Okay, so ni simple. Next. Dia kata menunjukkan graf yang sama bagi fungsi. Tolong lukis 2 sin X. So macam kalau korang tahu, kalau nampak 2 sin X maksudnya dia punya amplitude akan ternaik sampai 2 lah. So ready je nak lukis macam ni. Okay, next. Kalau 2 sin 2X. So A dia 2, B dia 2. So standby untuk A iaitu amplitude. Letak dulu. Lepas tu B dia 2 maksudnya ada 2 graf sin dalam ni. Sampai 360 tu ada 2 graf. Dan untuk satu graf berapa tempoh dia? So kita guna formula 360 bahagi B iaitu 300 bahagi 2. Ni tempoh formula tempoh. So 180. Apa maksud 180 ni? Untuk satu graf sin, okey, satu sin 180. Stop dia. Apa maksud dia? So kalau saya buat macam ni, kalau korang guna calculator, guna table approach, korang akan dapat macam ni. Tapi sebab saya dah tahu, so saya buat. Nampak apa jadi? Dia peak, dia turun, dia peak, dia turun. Okay, itu baru satu, kita ada satu lagi. Dia peak, dia turun, dia peak, dia turun. So ada berapa graf ni? Ada 2 graf. Satu dekat sebelah kiri, ni graf pertama, ni graf kedua. Ada 2 graf sin. Amplitude dia 2. So si X tambah 1 ni korang gerakkan je lah, naikkan ke atas. So nampak tambah 1 tu standby untuk buat garis lurus, maksudnya dia naik ke atas. Semua tu ikut bawa dia ke atas. So kau kena standby untuk letakkan 2 dan juga kosong. Kosong tak payahlah. So kita just trace over sahaja. 180. Alamak. Dan 360. Okay, so itulah dia. Sin X tambah 1, shift ke atas. Okay, moving on. Tak ada soalan. Okay, so ni graf cosine yang mana saya tak buat tadi dengan korang. Tapi kalau korang perasan, graf cosine yang original huruf bentuk dia huruf C. Ni original ni tak berubah apa-apa. So kalau bila kita start ubah dia, kat sini korang kena take note. So bila tengok kat sini, A dia adalah setengah, B dia 1, C dia kosong. So kalau A setengah maksudnya apa? Amplitude tu korang pendekkan by setengah. Ready untuk letakkan setengah. Amplitude dia kita macam kecutkan setengah. So nanti dia takkan lebih daripada garisan ni. Cikgu kena buat garisan ke? Tak payah buat garisan. Kalau amplitude tak payah buat garisan. Cukup untuk korang nampak. So maksudnya macam mana? Dia akan mengecut macam ni. So ni yang warna pink tu adalah Y sama juga dengan setengah
cosine x. So warna merah ni mewakili yang original, ini adalah sin x. Ini adalah cos x je. Okay, simple. So yang lain tu boleh buat. Siapa nak jawapan boleh PM saya, tak ada masalah. Siapa yang buat untuk soalan 2 dengan ni, saya tinggalkan. Now, tangent. So kalau tangent, ada satu konsep yang saya nak bagi tahu. Kenapa dia tak bercantum? Now, bila korang try tangent 90, korang akan dapat satu nombor yang ataupun satu notice yang dikata sebagai math error ke syntax error. Math error tak salah saya. Okay. Math error. So, bila tangent 90, math error. Math error tu apa? Math error tu melambangkan asymptote. Asymptote tu apa? Asymptote tu dalam bahasa paling mudah adalah dinding. Adalah asymptote. Apa guna asymptote ni? Okay, asymptote tu dalam arti kata lain dia tidak terkira atau infinity. Now, kalau daripada segi teknikal, dia adalah sebuah dinding yang menghalang daripada garisan ni untuk bersambung. So terpaksa dipisahkan jadi satu. Now, asymptote tu adalah dinding, garisan tu tak boleh pass through. Asymptote tu boleh berubah. Now, asymptote untuk tan 2 kali x sama tak dengan untuk tan x? Siapa tahu? Asymptote berubah tak? Does asymptote changes? Okay, anybody? Tak berubah. Okay, so asymptote tak berubah. So kalau tangent 2x ataupun tangent 2x, tan 2x, apa yang berubah? Dia punya graf sahaja. Okay, jom kita buat. Betul ke dia punya asymptote tak berubah? Kita buat table approach untuk bagi semua orang nampak. So theta so ni tangent 2x. So kalau kosong ataupun tangent kosong, tetap kosong. Alright, tangent kosong tak ada masalah. Okay, kalau 90, kalau 45, kita tengok kalau 45, so maksudnya dia akan jadi tangent 2 darab 45. So tangent berapa tu? 2 darab 45 kan 90. Okay, nampak tak dia dah math error? Pada theta 45, mana 45? 45 kat sini. Sini 135, sini 225, sini 315. So yang warna merah ni original Okay, so bila kita ambil tahu kalau tangent 2x pakai theta sebagai 45, kau dapat infinity, iaitu akan ada satu asymptote baru yang saya guna kali hijau. Maka saya pun ciptalah asymptote baru untuk tangent 2x. Untuk tangent x warna merah. Okay, saya teruskan lagi. So kalau saya pakai sebagai 90, so maksudnya tangent 2 darab 90 kat dalam ni, iaitu tangent 180. So tangent 180 berapa nilai dia? Kosong. So kosong. So kosong maksudnya dekat sini kosong lah. Make sure ada point. Kat sini kosong, kat sini kosong. Okay, next. Kalau saya pakai 135, maksudnya saya akan buat tangent 2 darab 135, iaitu so tangent buka kurungan 2 darab 135 tutup kurungan. Saya dapat math error. Math error bermaksud ada satu lagi asymptote baru dekat sini. Now, untuk tangent x, warna merah dia punya asymptote. Perlu ke kita buat dua-dua cikgu? Tak. So maksudnya, setiap kali kau buat tangent yang baru, dia punya
kau buat perubahan kepada tangent, dia punya asymptote dinding dia akan berubah. So hati-hati dinding dia akan berubah. So saya guna kali hijau untuk mewakilkan dinding yang baru untuk siapa? Untuk tangent 2x, bukan untuk tangent x. Okay, kalau saya teruskan lagi, kalau ni 180, saya masukkan kat dalam ni. Kalau 2 darab 180, nilai dia berapa? Tangent 360, iaitu kosong. Dan kalau saya teruskan lagi, so ni akan jadi 225. So ni tangent 2 darab 225. Ni 225 ni. So tangent buka kurungan 2 darab 225 tutup kurungan. Terdapat math error. So maksudnya sini pun ada asymptote baru, dinding baru. So dekat 225 ada dinding baru, dan kalau saya teruskan lagi dekat 315 ada dinding baru. Dan kalau korang perasan, setiap kat sini dia adalah kosong. So maksudnya ni apa cikgu? Inilah rupa tangent 2x. Saya nak buatkan. Sekejap, buruk. Nah, tanya soalan. Ada orang nak tanya soalan tak apa-apa? So, yang warna biru ni, ini yang tangent pertama, dan saya guna color pink untuk tangent yang kedua. Nampak tak ada dua graf tangent? Ni yang kedua. Ni graf tangent kedua, warna pink. Warna biru graf tangent pertama, warna hijau asymptote yang baru dicipta. Warna biru pertama, warna pink kedua, asymptote baru, semua warna hijau. Kita tak pakai asymptote lama. Sebab apa? Function berubah. Okay, tanya. Ada soalan? Yang nombor warna oranye kena hafal. Okay. Mana? Yang ni oranye ni. Ni. Ni ke nombor dekat dalam ni? Okay, so tak payah hafal. Macam saya ajar awal-awal tadi, kalau korang ingat hujung ke hujung je, kemudian sentiasa bahagi dua. So hujung ke hujung, kalau hujung sebelah kiri kosong, kalau penuh berapa? 360. Ini je kena ingat. Kau bahagi dua, kau divide by 2, dia akan jadi 180. 180, kau divide by 2, bahagi 2, dapat sini 90. Kalau ke kiri 90, maksudnya ke kanan mesti 90 juga. So 180 tambah 90 jadi 270. Now, kalau bahagi 2, 90 bahagi 2 mestilah 45. 45 ke kiri, kalau ke kanan tambah 45 jadi berapa? 135. 180 ke kanan tambah lagi 45 jadi berapa? Jadi 225. Tambah 45 lagi jadi 315. Lepas tu saya kata jangan hafal. Fahamkan bahagi 2. Graf baru mesti bersentuh atas dinding ke? Tak, graf baru tak boleh sentuh dinding. Dinding ataupun asymptote guna je adalah untuk menghalang. So dia takkan sentuh. Dia sangat dekat tapi dia takkan sentuh. Saya lukis cacah merbah. So hati-hatilah. Okay. Next. So nak saya buat yang lain ke nak try dulu? Lepas tu nanti saya share soalan, PM tepi nak jawapan. Okay. Try yang lain. Now, soalan yang menarik satu. Oh dah habis lah Okay, contoh-contoh aplikasi. Kenapa kena belajar pasal sin constant ni? Now, ada dekat depan korang ni adalah satu masalah yang mana dia katakan Y ataupun garisan dipaksi X tu mewakili hal laju aliran udara dalam kitaran pernafasan. Terlalu gempak lah soalan ni, tapi tak apa. So hal laju aliran udara, so X tu jadi saat. So masa menghembus saat ni macam tarik sampai saat ketiga
sambil menarik, sambil habis tarik terus lepas. So ini salah satu aplikasi sine punya graph. Kita guna sine graph untuk menceritakan pasal ni, kali ni. Now, soalan panjang sikit, graf di sebelah menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses tarik dan hembus. Kitaran ini berlaku setiap 6 saat. Betul dah tu. Kurang lebih. Melainkan orang tu tengah exercise, dia laju sikit. Hal laju aliran udara ialah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita hembus nafas. Logik lah. So, laju udara positif. So, semakin kita tahan, ni kita dah start lepas. Okey. Soalan dia tanya, jika Y mewakili hal laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk ni. Y equals to A sin BX tambah C yang menceritakan ni. So, maksudnya dia minta orang cipta dalam bentuk fungsi tu. So, semua orang tahu kita boleh baca graf ni dan kita boleh cipta dia punya Y A darab sin BX tambah C. So, A dia berapa? Apa nak sumbat? Apa nombor nak sumbat dekat A? A dia amplitude. So, daripada kosong ni naik ke atas berapa jarak dia? 0.5. 1/2. Ini turun ke bawah 1/2. So, A dia adalah 1/2 sebab dia jarak ke atas dan ke bawah. So, pertama. Ready? Yang ini kita dah tahu. Ni setengah. So, B dia berapa? Dia lengkap dalam masa 6 saat. So, kalau korang recall balik 6 saat. So, macam nak tahu B dia? B kita tak tahu. Okay. C ada tak C? C memang obviously tak ada lah sebab dia tak naik tak turun. So, C mesti kosong. So, B dia ni yang menarik ni. Nak tahu berapa B dia. Macam mana nak cari B dia? Nak confirmkan B dia? Kita kena pakailah formula ni. So, bila saat ketiga, F low dia kosong. So, bila masa saat tu ketiga, bila masa tu 3 saat, dia punya Y adalah kosong. So, kita masukkan dalam formula. So, kosong adalah setengah sin B. So, 3 saat 3. Sini 3. 3B. Okay, so kalau kosong hantar sebelah kiri, setengah hantar sebelah kiri, jadi tinggal kosong adalah sin 3B. So, yang korang nak cari tu adalah apa? Nak tahu B dia berapa kan? So, kita hantar shift sin kosong berapa? So, shift sin kosong sama dengan 3B. Di calculator, tengok shift sin kosong dapat berapa? Shift sin kosong ataupun sin inverse dapat kosong. So, B dia 3. So, B dia, now kat sini korang kena tahu, kalau dia bagi dalam masa 6 saat, maksudnya setengah ke kiri, setengah ke kanan. Kalau korang nampak ni, sebenarnya dia akan jadi satu. Ada cara lain selain daripada ni, selain daripada algebra, kita tak payah guna algebra lah buat masa ni. Saya pun tak dapat algebra. So, kita guna cara simple. Kalau kita ada 3 nota ke kiri, 3 nota ke kanan, maksudnya dia balance lah. So, ni ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau 6 ni adalah 360, maka sini adalah 180, maka sini adalah kosong. So, ini lengkap untuk sebagai apa? Sebagai satu kitaran dalam 360. So, B dia mesti jadi 1. So, jawapan dia Y adalah setengah sin X. So, dia tanya, kalau dalam masa dia 8 saat macam mana ni? Kalau masa dia 8 saat. Ada sesiapa? Boleh try?
Cek jawapan, cek jawapan. Saya salah kat sini. Kejap, kena check. Oh ya, yeah. Okey. So tempoh dia 6 saat kan? Saya lupa lah buat ni. Tempoh dia memang 6 saat. So kita boleh patah balik. Bila patah balik, korang ingat formula tempoh adalah 360 bahagi B. So kalau 360 bahagi 6 tukar tempat dengan B, maksudnya B dia adalah 60. Tu dah jumpa dah B dia. So Y adalah A sin BX tambah C. A kita tahu setengah sin 60X. So inilah jawapan dia untuk soalan nombor 1. Baru ingat balik. So tempoh dia adalah 6. So saya silap, jangan ikut cara biasa, kena ikut cara algebra juga. Okay. Jangan ikut cara biasa, ikut cara algebra, cari tempoh dia. So formula kata Y adalah setengah sin 60X. So korang pakai, bila 8 saat masukkan 8 dekat tempat ni. So Y akan jadi setengah sin 60 darab X. Iaitu 1/2 darab sin 480. Sin 480 darjah. So 1/2 sekejap calculator. Sin 480. Lepas tu dah jumpa tu bahagi 2 je. So hal laju udara dalam liter per saat, okey, apabila masa ialah 8 saat adalah 0.43 liter per saat. Liter per saat. Apa dia? Okey. Tak payah buat table. Guna simple approach. Guna tempoh punya formula. Tempoh sebabkan dia lengkap pada satu sin, so tempoh dia adalah 6 saat. So kalau patah balik, kita jumpa dah B dia. So guna tempoh. Dah dapat tempoh tu, siaplah kita punya formula penuh. Lepas tu pakai formula penuh tu sumbat 8 saat dan dapatlah jawapan dia. Okey. Soalan? Tak payah buat table. So 0.5. Yes, betul. 0.5. Alright, so contoh kalau korang ada soalan yang dia bagi table, dia dah bagi table lah. So kerja korang apa? Plot je sekejap. Plot cepat-cepat. Nak buat cantik ke? Tak payah cantik kot. So masa tinggi. Now siapa X, siapa Y. Dia kata jika Y ialah ketinggian dari mengufuk dalam meter, Y tinggi Roslan, X minit. So kau tahu sini X adalah minit. So Y tinggi. Dia yang cakap. Siapa cakap? Soalan cakap. So kita plot lah. So bila tinggi dia 10, masa dia kosong. So point pertama. Bila masa dia 2 minit, tinggi dia 19 dekat sini. Point kedua.
Bila dah masa dia 4 minit, tinggi dia 10 kat sini. Bila masa dia 6 minit, tinggi dia 1 dekat sini. Bila masa dia 8 minit, tinggi dia 10 balik. So kalau korang perasan, 10 tu berulang-ulang. Now, inilah bentuk graf dia kalau saya sambungkan. Now, sketch the graph and bagi tahu fungsi trigonometri yang mewakili perkara ni. So, kita kena set up. Bentuk paling asas sebelum ada nombor adalah A sin bx tambah C. Obviously, korang nampak C dia dah berapa tu? Daripada 10 nak naik ke paling tinggi, jarak dia berapa? 9. So, korang tahu A dia adalah 9. So, B tak payah cari lagi, tengok C dulu. C dia telah beranjak sebanyak 10. So, dah jumpa dua ni baru cari B. Tempoh dia habis berapa lama? Kalau sini kosong, lepas tu dia habis satu graf sin, okay, adalah 8. So, kita guna formula tadi. So, tempoh dia 8 saat. Formula tempoh cakap 360 darjah kena bahagi B baru dapat 8 saat. So, tukar tempat, 360 bahagi 8 adalah B. So, B adalah congak-congak 45. So, B kita dah tahu 45. So, full jawapan dia macam mana? 9 sin, sekejap, kena ada perkataan Y. Lupa pula. So, Y adalah 9 darab sin 45X tambah 10. Itulah dia yang kita nak. Soalan? Tak ada? X masa, Y tinggi, betul? Soalan cakap. Good, itu saja daripada saya hari ni. So minggu depan dah habis dah trigonometri. Minggu depan nak chapter apa? Ke nak latihan trigonometri juga? Saya bagi latihan untuk korang buat dan minggu depan kita bincang. Ke nak masuk topik lain? Biasa saya tanya crowd. So cikgu boleh bagi jawapan latihan ni? Boleh. Nanti saya share kat group. Tak ada masalah, Joyce. Alright. Stop presenting. Okay, itu saja daripada saya hari ni. Terima kasih semua. Terima kasih, cikgu. Right. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih, cikgu. Right.